setelah Allah menjelaskan tentang 3 golongan itu as-sabiqun, al-muqarrabun, ashabul yamin dengan ashabul shimal, dan bagaimana balasan ketiga-tiga golongan ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali kepada isu yang ditimbulkan oleh orang-orang ashabul shimal. Ashabul shimal isu dia apa? Kita tengok ayat sebelum dia. Dia kata apa? Wa kanu yaqulun, ayat yang ke-47. Mereka berkata, aidza mitna wa kunna turaba wa idama. Apakah apabila kita dah mati, dah jadi tanah, tulang, inna lamab'utsun, adakah kita akan dibangkitkan kembali? Itu isu dia. Mereka mempertikaikan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kudrat Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan manusia semula. Sampai mereka tak percayalah, mustahil Allah Subhanahu wa taala boleh menghidupkan manusia sesudah mati. Asas kepada keimanan adalah percaya akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita alam ni, kejadian alam ni untuk apa? Untuk kita percaya yang Allah tu berkuasa. Sebab itu kita kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia al-Qadar, Maha berkuasa atas setiap sesuatu. Itu asas kepada tauhid, itu percaya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berhujah dengan mereka. Allah berhujah dengan orang yang tak percaya akan kehidupan sesudah mati, yang mempertikaikan kuasa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan orang yang dah mati. Mereka percaya akan Tuhan, mereka percaya akan Allah yang mencipta mereka. Siapa saja orang yang ingkar Tuhan kafir ni, mereka percaya akan Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua tu yang mereka yang mencipta mereka percaya lagi cipta mereka sekali lagi, hidupkan mereka hidup sekali lagi, iaitu mereka sangsi, mereka syak, mereka ragu-ragu, mereka mempertikaikan. Boleh ke dicipta kita untuk kali yang kedua? Allah jawab, nahnu khalaqnakum, kamilah yang telah menciptakan kamu dari tak ada. Yang tak ada, kami telah menciptakan kamu. Falaula tusaddiqun, ada maka mengapa kamu tidak mau percaya? Percaya akan apa di sini? Bukan percaya akan Allah mencipta mereka. Mereka dah percaya Allah cipta mereka, tapi mereka tak percaya Allah akan cipta mereka sekali lagi, second time, yang kali kedua. Jadi Allah kata falaula tusaddiqun, maka mengapa kamu tidak percaya yang kamu akan diciptakan sekali lagi? La tusaddiqun. Jadi ada baiknya kamu percaya akan kehidupan kamu yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bawa dalil-dalil hujah yang menunjukkan kuasa Allah, bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala boleh dia bangkitkan manusia daripada kubur, tunjukkan depan mereka macam Nabi Uzair yang melalui bandar yang roboh, Allah hidupkan semula. Apa kita cakap, kedai dia yang dah hancur bersampai, dah jadi tulang, malah hidupkan depan mata dia. Boleh saja Allah buat macam itu. Tapi Allah SWT tak nak. Allah nak mereka percaya dengan tidak melihat. Itu Allah nak daripada kita, percaya walaupun kita belum lagi melihat hari kita dibangkitkan, tapi kita percaya. Percaya melalui apa? Melalui bukti. Bukti apa? Bukti dia ni dia. Afara'aitum ma tumnun, tidakkah kamu memikirkan keadaan, tidakkah kamu melihat atau memerhatikan atau memikirkan, mengetahui, ataupun afara'aitum boleh dia mengetahui ma tumnun, apa yang kamu pancarkan. Ma tumnun, Allah tak cakap Aimani di sini ma tumnun, apa yang kamu pancarkan. Bersabar. Nanti kalau cakap Aimani macam ni, imam solat, dalam solat baca kan tak sedap kan, dengar kan. Ini bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran. Apa yang kamu tumpahkan, apa yang kamu pancarkan. Jadi manusia tahulah apa. Pasal apa?
sedang cakap tentang kejadian manusia. Kejadian manusia daripada apa? Air, daripada air mani. Jadi tidakkah kamu memikirkan tentang air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Antum takhluqunahu. Adakah kamu yang mencipta? Air mani itu kita tahu air mani yang keluar orang doktor cakap bermilion banyak sekali. Yang satu je yang jadi. Satu tu kecil dia macam mana? Lagi kecil daripada kalau kita ambil pensel kita. Dot tu lagi kecil daripada dot tu. Itu je. Kejadian kamu daripada air mani bukan yang sekotol yang banyak tu. Satu dot je kan. Yang jadi kan. Yang jadi yang sangkut tu. Satu dot je. Itu yang jadikan kamu. Daripada satu dot tu, kita akan lagi kecil daripada dot pensel tu. Bagaimana kamu boleh jadi jadi besar? Macam mana? Dalam proses 9 bulan tu, daripada satu dot tu boleh jadi. Jadi Allah tanya, antum takhluquna, kamu yang jadikan jadikan bayi tu, nahnul khaliqun, atau kami yang menciptakan dia. Macam mana dia boleh terjadi daripada benda kecil tu terus jadi besar? Keluar baby, lepas tu dah baby keluar pula jadi yang dewasa, peringkat-peringkat perkembangan manusia tu. Jadi itu daripada dot boleh jadi, daripada satu dot pun boleh jadi. Ini lagi daripada tulang-tulang. Kamu dah mati, daripada tulang-tulang Allah tak boleh jadikan kamu semula. Allah Akbar. Itu Allah cipta. Kalau kamu percaya yang itu, yang kedua ni tak percaya, mustahil. Orang yang dah boleh, bukan orang kalau kita cakap Allah SWT yang boleh mencipta untuk kali pertama dia, tak boleh mencipta untuk kali keduanya. Kalau kamu yakin ini bertentangan kata-kata mereka ni, tak. Contoh seorang arkitek kepada dah bina bangunan, lepas tu cakap budak je lah, dan cakap kalau susah dengan budak dia dah buat Lego cantik. Kalau aku pecahkan semua, buka-buka Lego ni boleh buat, kau tak boleh buat lagi sekali, mustahil. Kita cakap dengan budak tu, dia boleh buat untuk buat kali pertama dia, boleh cerita. Lepas tu kalau bapak buka Lego ni, awak tak boleh buat kali gitu, mustahil awak. Bodoh betul. Orang cakap ini perkara apa dia cakap ni, saya tak boleh buat dan kali kedua. Yang pertama kali boleh buat, kali kedua tak boleh buat. Tinggal lagi kedua, kali kedua lagi senang lagi. Kalau kali pertama boleh buat, tak boleh buat kali kedua. Kita aja untuk kali pertama mungkin susah, untuk kali kedua lagi mudah lagi. Jadi benda yang logik sangat. Kalau orang boleh buat untuk kali pertama, nak cipta untuk kali kedua, apa hal lagi? Jadi kamu yang menciptakannya, kamu lemah. Kamu bandingkan kuasa kamu, kemampuan kamu dengan kuasa Allah SWT. Itu manusia, dengan dia tak boleh cipta, Allah pun tak boleh cipta juga. Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kemudian Allah SWT tunjukkan kuasa dia, supaya manusia tahu satu je, yang apa yang terjadi dalam 9 bulan tu tak ada campur tangan. Tak ada campur tangan manusia tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa. Apa yang kita buat dalam perut? Ibu kita kadang dah banyak anak tapi tak fikir-fikir juga apa yang terjadi dalam perut isteri kita lah, kita kata. Apa yang terjadi? Dia punya perkembangan dia. Kita ada campur tangan tak? Kita tak ada. Gerak-gerak tak? Ada tendang-tendang kan? Itu je tanya. Tak ada apa-apa, tak buat apa-apa. Bapa pun tak buat apa-apa. Gitu je, biarkan je. Benih bayi itu untuk membesar di dalam perut. Jadi ini menunjukkan kuasa Allah SWT. Kemudian bila dia dah besar keluar, nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami yang qadarkan. Kami qadar apa? Kami tetapkan, kami tentukan kematian. Itu umur tiap-tiap seseorang itu. Allah SWT tentukan kematian kita. Ini manusia semua tahu. Allah SWT yang siapa ada kuasa untuk tahan kematian? Ada. Kalau ada nak mati juga. Semua orang ada. Jangan orang Islam, orang kafir pun percaya akan kematian. Takkan dia tak mati, dia pergi ambil berjuta-juta punya insurans tu untuk apa tu? Takut nak mati tu, dia takut mati tu.
Habis je, insurans habis, premium tinggi-tinggi pun sebulan. Kita sebulan 200-300 je pun siapa perlu. Dia 2-3 ribu tuan-tuan, biasa je. Insurans mereka tu, insurans dia 2-3 ribu kan. Kadang saya beribu-ribu insurans dia. Takut dia mati satu hari dia tahu dia akan mati. Yakin betul mereka akan mati. Jadi kami yang tetapkan kematian kamu. Dan ada orang yang mati dalam perut ibu pun ada yang mati. Bayi yang mati dalam perut ibu, keluar je pun ada yang mati. Budak pun ada yang mati. Sekarang ni pelik-pelik budak mati. Budak mati tak ada apa-apa. Seorang lawyer, saya ajar mengaji anak dia. Darjah 6 dah pergi sekolah di Singapura. Sampai sekolah mati, meninggal. Teacher telefon, anak dia meninggal. Meninggal sakit perut je. Kan sihat-sihat budak pergi, tak ada sakit, tak ada history penyakit apa. Pergi sekolah je meninggal. Macam mana boleh terima? Saya boleh tengok kalau kena aku pun macam mana nak terima berita macam gitu. Anak pergi sekolah je terus meninggal macam gitu. Tak trauma orang kena begitu. Budak pun boleh meninggal. Orang tua je cakap lah, kalau dah meninggal dah memang dah tiba masa lah. Untuk dah meninggal umur lah. Itu dan masa dia lah. Nak tinggal nak hidup berapa lama lagi kan. Nak hidup berapa lama. Hidup pun tak guna juga. Hidup pun orang cakap menyusahkan orang aja. Dan memang waktu dia untuk dah meninggal. Jadi Allah SWT dah tetapkan bagi manusia ni semua masa dia. Manusia tahu itu kuasa Allah. Itu kuasa Allah tak? Mati. Mematikan itu kuasa siapa? Bukan kuasa apa pun. Kita boleh buat apa? Makanlah ubat, makanlah itu. Kita pergi buat exercise lah apa. Kalau nak mati juga. Mati juga. Yang mati ni kadang baru ni orang taman saya tengok. Ingat dah tua. Ada bagi abang-abang 77. Tahun 77 meninggal. Kan tuan-tuan tahun 77 meninggal sekarang ni. Kita saya 68 tak mati-mati, 77 mati 9 tahun. Yang 68 ni lagi bukan 77 tahun dah, tahun dia 77. Tahun 77. Saya 68. Jadi anytime juga boleh kena panggil. Meninggal dan meninggal. Jadi ini semua kasalah. Orang mati itu kita sampai kita serah pada Allah. Itu iman kita tu kan tadi saya kata asas kepada iman ada ini semua kuasa Allah. Kalau ucap keluar daripada ucapan kita je ini semua kuasa Allah, memang dia tu orang beriman. Macam mana kau dapat rezeki ini semua? Ini semua kuasa Allah. Macam mana kau gini? Ini semua dia ini semua kuasa Allah. Ini semua kuasa Allah. Ini tak boleh challenge untuk iman orang ni punya. Sebab asas kepada keimanan adalah dia percaya semua ni kuasa Allah SWT. Yang berlaku ni kuasa Allah SWT. Jadi Allah jadikan mati untuk menunjukkan demo lah kita kan tentang kuasa dia. Kita pula tak yakin dengan kuasa Allah SWT. Kalau Allah boleh berkuasa atas Wallahu ala kulli syai'in qadir, apa saja Allah berkuasa. Kalau gini macam mana gini. Kadang uruskan surau rumah Allah pun tak percaya kuasa Allah. Kalau kita gini bankrupt lah, kita tak ada duit lah kita. Awak ingat awak ke apa yang makmurkan surau ni? Karena kita dengar suara-suara macam gini, ingat awak ke apa yang adakan rezeki ni semua untuk apa ni surau ni? Allah tahulah jaga rumah dia. Orang seperti Abdul Muttalib pun tahu iman. Macam mana awak pula yang tak beriman pula? Orang seperti Abdul Muttalib pun tahu. Allah tahulah Allah akan jaga rumah dia. Allah akan jaga rumah dia. Allah akan jaga. Jadi percaya akan kuasa Allah SWT itu asas. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan kami sekali-sekali tidak dapat dikalahkan. Tak boleh. Siapa yang boleh kalahkan Allah dalam menentukan kematian? Tak ada orang yang boleh beat death lah kita kata. Tak ada orang yang boleh kalahkan kematian. Kematian itu khusus sifat tu yang menghidup dan memati itu sifat Allah SWT yang mematikan kamu. Ala an nubaddila amsalakum, bahkan kami berkuasa menggantikan kamu. Amsalakum wa nunsyiakum, kami berkuasa untuk gantikan kamu. Di dunia ini kami ganti tukar kamu.
matikan kamu semua, tukar dengan lain orang. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa nunsyiakum fi ma la ta'lamun. Dan bahkan kami berkuasa untuk menciptakan kamu dalam kejadian yang kamu tidak mengetahuinya. Kalau kami boleh bangkitkan kamu, dan kami akan boleh ciptakan kamu dalam kejadian. Kita tak tahu macam mana kita dibangkitkan. Sama tak kulit kita, badan kita, rupa kita bila kita dibangkitkan? Confirm tak sama punya. Tak sama punya. Bila kebangkitan kedua ni tak seperti dengan tubuh kita, fizikal kita lah. Tak seperti macam di dunia ni. Pasal tubuh kita yang sekarang ni, dia sesuai untuk dunia. Kaki saya dah boleh minggu. Mana? Kaki saya dah. Jangan cakap kaki lagi, Syekh. Orang mati boleh hidup kaki. Kaki tu hidup lagi. Orang tadi tu mati tu boleh hidup kaki lagi. Kaki tu hidup ke mati? Kaki tu hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh bangkitkan dengan dah mati, dah bekerja, hancur. Allah boleh hidupkan. Allah boleh hidupkan semula. Allahu Akbar. Walaqad alimtumun nash'atal ula. Dan demi sesungguhnya kamu tahu. Ni kamu ni siapa? Orang-orang yang ingkar ni, dengan orang yang tak percaya dengan hari kebangkitan. Kamu tahu penciptaan permulaan, penciptaan yang awal tu, ataupun penciptaan kali pertama tu. Kamu tahu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingkar ni, dia tahu Allah yang cipta dia. Falaula tadhakkarun. Mengapa kamu tidak mau mengambil peringatan? Kamu nak beringat. Itu dia. Allah cakap, kalau terjemah panjang, maka ada baiknya kamu mengambil ingatan bahawa Allah yang telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu semula pada hari kiamat. Itu yang Allah nak iman yang Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Sebab mana kita cakap, macam ni kau boleh hidup, macam ni kau boleh ada di dunia ni, hidup ni. Kita cakap apa? Kuasa Allah. Dulu kita tak ada. Dulu awak tak ada. Kita tanya anak kita, dulu adik, dulu 10 tahun yang lepas di mana? Kat mana? 10 tahun yang lepas. Dia agak, dia pun tak tahu di mana dia. Tak ada kan? Ada tak? Tak ada. Sekarang macam mana boleh ada? Siapa yang ada kan? Siapa yang ada kan? Allah juga. Apa ni asbab je. Yang ada kan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tak ada, nama kita pun tak termaktub. 100 tahun yang dulu. Sekarang dia dah ada. Tak tahu Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk adakan itu. Manusia dia tak sedar diri. Dia tak sedar diri. Banyak kali Allah Subhanahu wa taala suruh lihat, suruh dia renungkan kejadian asal dia. Kejadian pertama kali dia. Itu je. Lepas itu bagus juga orang ambil gambar ni semua dalam perut semua, simpan. Dulu kita tak ada, gambar kita dalam perut ibu pun tak ada. Sekarang ada kan, dia scan, dia boleh simpan. Budak kecil ni semua tiap bulan pun boleh simpan tu semua. Tunjuk dengan anak ni dulu kau ni. Kecil tengok macam mana. Ingatkan, kita nak tengok pun tak ada. Tengok orang lain punya. tak real lah. Kalau kita dapat kita punya gambar, tengok kita kecil, kita benar gambar kita dah besar. Ini semua kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah nak tunjukkan tentang kuasa dia. Allah suruh kita fikir balik penciptaan awal kita.